Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, so pada hari ini cikgu ingin memberi taklimat berkaitan dengan pelaksanaan kajian kes, yang mana uh, setiap tingkatan untuk mata pelajaran sejarah dikehendaki untuk membuat satu kajian kes, sekurang-kurangnya satu kajian kes setiap tahun, sebagai satu elemen dalam mata pelajaran sejarah KSSM. Yang mana tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 5, anda semua dikehendaki perlu membuat sekurang-kurangnya satu kajian kes. Jadi untuk tingkatan 3 pun sama, kita pun kena membuat satu kajian kes. Okey, sebenarnya untuk kajian kes tingkatan 3, kalau ada PT3, kalau ada pentaksiran tingkatan 3, kajian kes ini dikenali sebagai tugasan sejarah tingkatan 3. Yang mana markahnya dicampurkan sekali dengan markah PT3. Tapi disebabkan PT3 pada tahun ini dibatalkan, jadi kita teruskan juga tugasan itu dengan jadikan dia sebagai kajian kes seperti biasa, seperti tingkatan-tingkatan yang lain. Okey. Jadi untuk tahun ini, untuk tingkatan 3 tahun ini, kajian kes yang kita akan buat adalah berbentuk laporan. Berbentuk laporan, iaitu bentuk karangan, yang mana temanya cikgu ambil daripada tema tingkatan 3, iaitu tema yang kedua dalam tingkatan 3, iaitu tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Dan dia punya tema bila kita sebut kajian kes, tema untuk kita hari ini lah tema yang kedua, iaitu tindak balas masyarakat tempatan. Ini adalah tema kita untuk tahun ni lah. Yang kedua adalah tajuk. Yang kedua adalah tajuk. Tajuk yang skop ataupun tajuk yang cikgu ambil adalah daripada bab yang ketujuh. Cikgu ambil daripada bab yang ketujuh, di bawah tajuk penentangan masyarakat tempatan. Ini merupakan tema dan tajuk untuk kajian kes tingkatan 3 pada tahun ini. Apabila kita sebut tentang kajian kes, dia ada beberapa elemen-elemen dalam kajian kes yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ketahui, iaitu dalam mana-mana kajian kes yang kita laksanakan perlu ada elemen-elemen ini. Apa itu elemen-elemen dalam kajian kes? Yang pertama sekali, dalam kita melaksanakan kajian kes, yang pertama sekali yang perlu ada adalah pernyataan masalah. Yang perlu ada adalah pernyataan masalah. Apa itu pernyataan masalah? Apa itu pernyataan masalah? Alright. Untuk kajian kes tahun ni, cikgu ambil tajuk daripada bab 7 tingkatan 3. Kalau kita rujuk pada buku teks sejarah tingkatan 3. Ini bab 7. Yang mana bab 7 menceritakan tentang penentangan masyarakat tempatan. Penentangan masyarakat tempatan. Yang mana dalam bab 7 ni kita dah belajar berkaitan dengan penentangan yang dibuat oleh tokoh-tokoh tempatan. Kalau kita lihat dalam gambar yang cikgu paparkan itu, ada 10 orang tokoh yang telah kita bincang dalam bab yang ketujuh. Dan awak dikehendaki membuat satu kajian. Kajian berkaitan dengan penentangan yang dibuat oleh masyarakat tempatan. Jadi awak kena cari satu isu yang awak nak kaji daripada bab yang ketujuh ini. Apa isu yang awak nak kaji? Ataupun
bila dia melibatkan tokoh tempatan, so kita nak kaji. Okay, siapa tokoh yang kita nak kaji dalam bab yang ketujuh ini? Senang cerita. Sebab kita dalam bab yang ketujuh ni dia berkisahkan cerita berkaitan dengan penentangan yang dibuat oleh setiap tokoh. Oleh Datuk Maharaja Lela, oleh Tok Janggut, oleh Haji Abdul Rahman Limbon, oleh Syarif Masahu, Mak Sato, Mak Saleh, Rentap, sampailah kepada Yam Tuan Antah. Okey. Jadi pelajar perlu memilih, memilih satu tokoh untuk dia kaji dan dijadikan sebagai penyataan masalah dia. Siapa tokoh yang dia nak kaji? Nak kaji bagaimana dia menentang, betul ke dia menentang British? Kenapa dia menentang British? Semua tu kita nak kaji. Awak nak kaji secara mendalam. Jadi pelajar perlu mencari satu isu, satu masalah dalam bab yang ketujuh ini melibatkan seorang tokoh untuk dijadikan sebagai penyataan masalah dia. Dia penyataan masalah ni adalah satu ayat masalah yang dia nak kaji. Satu ayat masalah yang dia nak kaji, dan masalah dalam bab 7 ini adalah melibatkan masalah tokoh-tokoh tempatan dalam menentang kuasa barat. Jadi tugas pertama awak kena pilih seorang tokoh. Pilih seorang tokoh untuk awak kaji. Pilihlah dalam 10 orang tokoh ni, pilih seorang. Pilih seorang. Contohnya kalau awak nak pilih Tok Janggut, jadi awak kena buatlah satu penyataan masalah tentang Tok Janggut. Awak nak kaji tentang Tok Janggut. So penyataan masalah ni dia bukan berbentuk ayat soalan, dia bentuk satu ayat penyata. Contohnya kalau Tok Janggut, cikgu buat Tok Janggut seorang pejuang. Dia boleh juga dalam bentuk macam ni, meninggalkan tanda soal lah. Menjadi tanda tanya, menjadi tanda tanya kepada kita. Adakah Tok Janggut ataupun Tok Janggut seorang pejuang atau seorang pengkhianat? Jelaskan. Itu adalah satu penyataan masalah. Tok Janggut seorang pejuang atau seorang pengkhianat? Jelaskan. Ataupun kita nak ambil Datuk Maharaja. Datuk Maharaja Lela pejuang yang hebat di negeri Perak dalam menentang kuasa barat. Jelaskan. So itu adalah satu ayat. Satu ayat penyata, yang mana ayat itu adalah isu yang kita nak kaji. Maksudnya cikgu jelas kat situ yang awak nak kaji berkaitan dengan perjuangan Tok Janggut, perjuangan Datuk Maharaja Lela. Itu adalah penyataan masalah. Masalah awak adalah yang berkaitan dengan tokoh tersebut, dan awak kena reka satu ayat yang untuk menjelaskan awak punya masalah ataupun isu tersebut. So yang pertama awak kena melaksanakan membuat satu penyataan masalah daripada bab yang ketujuh. Jadi kat sini awak kena pilih seorang tokoh yang awak nak kaji. Tokoh yang awak nak kaji. Kemudian bina satu ayat. Satu ayat menyatakan isu yang ingin dikaji. Awak kena nyatakan satu ayat yang berkaitan dengan tokoh yang awak nak kaji tu. Contoh awak ambil Tok Janggut tadi kan. Awak kata Tok Janggut seorang pejuang hebat dalam menentang kuasa barat di Kelantan. Jelaskan. Itu satu ayat. Satu ayat penyataan masalah, dan cikgu faham itu, pelajar ini nak kaji tentang perjuangan Tok Janggut. Cikgu jelas. So ataupun dibuat Datuk Maharaja Lela seorang pejuang atau seorang pengkhianat. Jadi cikgu jelaskan. Cikgu tahu dia nak kaji tentang betul ke Datuk Maharaja Lela ni seorang pejuang ataupun dia mungkin seorang pengkhianat di negeri Perak untuk menentang British. So dia pun nak kaji benda tu. Itu adalah ayat penyataan masalah. Boleh faham
Okey, itu yang pertama yang perlu dibuat dalam kajian kes. Okey, membina penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ni adalah yang apa ni? Yang ingin awak buat, yang ingin awak nyatakan untuk menyatakan isu yang ingin dikaji. Okey, boleh faham Alright, dah settle. Contoh kita buat contoh satu ayat. Okey, itu janggut. Okey, seorang pejuang atau pengkhianat. Okey. Okey, ini adalah penyataan masalah. Ataupun dia titik, ditulis jelaskan. Okey, jelaskan kat situ. Okey, ini adalah contoh penyataan masalah. Right. Okey. So cuba bina satu penyataan masalah, pilih dulu satu tokoh dan cuba bina satu ayat yang menyatakan masalah yang ingin awak kaji. Okey. Dia tak ada format ke apa, dia satu ayat yang menyatakan tokoh itu awak nak kaji. So bentuk ayat tu terpulang kepada kreativiti masing-masing berkaitan dengan apa yang kita pelajari dalam bab yang ketujuh. Okey. So kalau masih kurang jelas, nanti boleh message cikgu lah untuk kita bincang dengan lebih lanjut dan untuk membina penyataan masalah. Okey, yang kedua, dalam melaksanakan kajian kes, langkah yang kedua yang perlu kita buat adalah berkaitan dengan kajian literatur. Okey, ataupun kajian literature. Okey, kajian literatur. Okey, apa itu kajian literatur? Okey, selepas kita membina penyataan masalah, kita dah buat penyataan masalah. Okey, kita pun nak kaji. Okey, daripada tokoh yang kita nak kaji ni, isu yang kita nak kaji ni, okey, apa yang perlu kita buat? Apa perkara-perkara yang kita nak kaji berkaitan dengan tokoh itu ataupun berkaitan dengan isu itu? Okey, contohnya dengan Tok Janggut. Okey, so apa yang kita nak kaji berkaitan dengan Tok Janggut? Jadi untuk mencari persoalan-persoalan yang boleh kita cari maklumat berkaitan dengan Tok Janggut ni, kita akan rujuk kepada kajian-kajian yang telah dibuat oleh orang-orang lain. Okey, kajian-kajian ataupun penyelidikan ataupun maklumat-maklumat yang telah dibuat oleh orang sebelum kita berkaitan dengan tokoh yang kita nak kaji. So kita pun cari maklumat. So kajian literatur ni adalah satu proses. Proses untuk kita meneliti. Proses untuk kita melihat berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu ataupun maklumat-maklumat yang awak dapat daripada sumber-sumber tu. Apa yang kita nak cari maklumat? Apa yang kita nak kaji berkaitan dengan Tok Janggut itu? Kita dah tahu, contohnya kita ambil Tok Janggut kan. Tok Janggut seorang pejuang atau pengkhianat. Jadi kita nak tahu, kita baca daripada kajian-kajian yang lepas, tesis penyelidikan yang lepas ataupun artikel-artikel yang kita jumpa di internet dan sebagainya yang telah dibuat oleh orang-orang yang dah buat sebelum kita cari. Tok Janggut ni kita boleh cari beberapa maklumat berkaitan dengan contohnya latar belakang. Kenapa dia menentang, sebab dia menentang, apa lagi, cara-cara dia menentang, langkah-langkah penentangan dan kesan penentangan yang dibuat oleh Tok Janggut contohnya. So proses itu kita panggil sebagai kajian literatur. So dalam kajian literatur ni awak menceritakan tentang proses untuk mengumpul maklumat. Mengumpul maklumat
Okey, proses untuk mengumpul maklumat tentang masalah. Tentang masalah yang sedang dikaji. Okey. So kat sini awak ceritakanlah. Contohnya awak dalam mengumpul maklumat tentang masalah yang dikaji ini, awak telah merujuk beberapa artikel, contohnya di internet dan sebagainya, yang telah ditulis oleh yang ditulis oleh orang lain, berkaitan dengan tajuk yang sama, tokoh yang sama, untuk awak mengkaji, menyelidik apa perkara-perkara yang boleh saya kaji berkaitan dengan tokoh tersebut. Kenapa kena ada kajian literature ni? Kajian literature ni penting untuk memberikan idea kepada kita apa yang kita nak kaji. Contohnya kita dah buat penyataan masalah, tapi kita tahu aku nak kaji apa tentang Tok Janggut ni. Aku nak kaji, aku nak tahu penentangan dia. Tapi apa yang aku nak kaji tentang dia. Supaya kita nak cari maklumat ni, fokus kita nak cari maklumat di pelbagai sumber nanti ni, kita nak cari maklumat tentang apa? Yelah memang tentang Tok Janggut, tapi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa Tok Janggut tu yang boleh memberikan kita jawapan kepada masalah yang kita nak kaji tu. Jadi kita nak cari idea-idea perkara yang kita nak kaji itu melalui maklumat-maklumat yang kita dapat daripada artikel-artikel ataupun penyelidikan yang telah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. Contohnya kita cari daripada internet, daripada tesis, daripada buku-buku. Kita baca, Tok Janggut ni ada beberapa perkara yang kita boleh kaji. Contohnya latar belakang Tok Janggut, sebab-sebab penentangan dia, ciri-ciri penentangan dia, langkah-langkah ataupun kesan penentangan. Itu antara perkara-perkara yang ada dalam kajian-kajian terdahulu yang boleh kita gunakan, kita ambil sebagai idea untuk kita buat kajian kita. So daripada kajian literature ni nanti kita akan dapat persoalan-persoalan. Kita akan dapat persoalan apa yang kita nak kaji. Contoh kajian literature awak merujuk buku teks. Buku teks pun merupakan salah satu penulisan daripada orang sebelum kita. Sebab kita merujuk buku teks tu dah ditulis oleh orang-orang lain sebelum kita, dan kita kaji. Dalam buku teks tu ada cerita tentang Tok Janggut. So kita pun baca buku teks. Dalam buku teks ni ada menyatakan tentang latar belakang. Latar belakang. Ada menyatakan tentang sebab penentangan. Sebab penentangan. Ada juga menyatakan tentang cara penentangan. Ada juga menyatakan tentang kesan penentangan. So perkara-perkara ini menjadi idea kepada kita untuk kita membina kita punya tujuan untuk kita mengkaji tokoh ini. So inilah yang kita akan gunakan nanti sebagai idea untuk kita membina perkara yang ketiga, iaitu berkaitan dengan objektif kajian kita. Melalui maklumat-maklumat yang kita dapat melalui proses kajian literature yang telah kita buat. Ini adalah perkara yang kedua. So dalam awak punya penulisan nanti, bagi bahagian kajian literature, awak menceritakan awak telah mencari maklumat-maklumat dalam apa jua sumber, yang mana telah memberikan idea kepada awak untuk mengkaji berkaitan dengan apa, latar belakang ke, sebab penentangan ke, cara penentangan ke, kesan penentangan. Awak just bagi tahu je. Telah memberi idea kepada saya untuk saya mengkaji persoalan berkaitan dengan latar belakang Tok Janggut, sebab-sebab penentangan dia, cara dan sebagainya. Secara ringkas. Secara ringkas. So kat sini cikgu dapat tahulah yang awak sedang untuk mengkaji tajuk itu, isu tentang Tok Janggut itu, awak telah merujuk internet, awak baca, tengok YouTube, tengok daripada awak pergi ke perpustakaan contohnya, awak cari maklumat berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan Tok Janggut, awak rujuk buku teks, awak jumpa kajian-kajian yang dibuat oleh orang-orang lain tentang Tok Janggut, awak baca apa yang dia kaji, apa perkara-perkara yang dia kaji tentang Tok Janggut.
memberikan idea kepada awak. Contohnya awak baca, oh dia ada cari maklumat tentang latar belakang. So awak nak cari juga maklumat tentang latar belakang. So itu menjadi idea kepada awak untuk objektif kajian kes awak pada tahun ini. So itu adalah kajian literature. Okey, kajian literature. Proses untuk mengumpul maklumat tentang masalah yang sedang awak kaji. Ataupun lebih jelas lagi, proses untuk mengumpul maklumat tentang tentang tokoh yang sedang awak kaji. Kita tahu kita nak kaji Tok Janggut, tapi nak kaji tentang apa? Dia punya latar belakang ke, sebab ke. So kita kena nyatakan beberapa objektif, tujuan. Tujuan kita nak kaji tentang Tok Janggut ni, kita nak kaji tentang apa? So daripada idea itulah kita dapat membuat objektif kajian. Okay, so kita pergi settle untuk kajian literature. Kalau belum jelas lagi, nanti boleh DM cikgu, tanya cikgu secara personal tentang kajian literature. Okay. Kemudian langkah yang ketiga untuk menghasilkan kajian kes ini adalah kita masuk kepada objektif kajian. Objektif kajian. So daripada kajian literature yang telah kita buat, kita dah kaji apa idea-idea, kita dah dapat idea berkaitan apa perkara-perkara yang kita nak kaji berkaitan dengan tokoh yang kita pilih. Itu kita masukkan dalam objektif kajian, iaitu merujuk kepada tujuan suatu kajian itu dijalankan. Kenapa kita buat kajian itu? Untuk kita cari maklumat tentang apa. Dan objektif ni mestilah jelas. Jelas dan konsisten serta boleh dikenal pasti. Maknanya ayat dia ayat yang jelas. Kita nak cari maklumat tentang apa. Supaya jelas. Supaya nanti membantu kita dalam proses untuk kita teruskan mencari maklumat-maklumat di dalam pelbagai sumber. Pelbagai sumber menjadi rujukan kepada kita apa maklumat yang kita nak cari dalam internet. Apa maklumat yang kita nak cari dalam buku. Supaya ada hala tuju kita. Tak adalah kita contohnya kita nak kaji tentang Tok Janggut, tapi kita belik buku, aku nak kaji apa sebenarnya. So kat situ tak jelas. Awak tak jelas apa yang sedang awak kaji. Tapi dengan adanya objektif kajian, awak dah jelas. Tentang Tok Janggut ni aku nak kaji beberapa perkara ini. So dalam buku, dalam internet, dalam video dan sebagainya, pelbagai sumber yang awak cari itu, awak akan fokus kepada objektif kajian yang awak nak kaji. Itu adalah objektif kajian. Dan untuk menulis objektif kajian ini, dia mestilah menggunakan ayat permulaan ayat objektif kajian. Permulaan ayat objektif kajian. So macam mana ayat objektif? Kita boleh rujuk juga dalam buku teks. Contohnya awak tengok buku teks, muka surat 171 tentang apakah yang anda pelajari. Ini merupakan objektif pelajaran awak. Objektif pelajaran. Kita tengok kat sini. Ini adalah objektif pelajaran kita. Jadi bila objektif, sesuatu objektif kita, objektif kajian ke, objektif pelajaran ke, objektif pembelajaran ke, dia akan mulakan dengan ayat objektif. Apa itu ayat objektif? Ini merupakan contoh ayat objektif lah. Ini merupakan ayat objektif. Menerangkan. Menerangkan. Menghuraikan. Menilai. Merumuskan. Dan ada beberapa lagi lah. Menjelaskan. Menyatakan. Menyenaraikan. Itu adalah ayat-ayat permulaan untuk suatu objektif. Termasuklah objektif kajian. Ini kita panggil sebagai ayat permulaan objektif. Contohnya kat sini ada lagi. Menjelaskan. Menghubungkaitkan. Itu adalah beberapa contoh ayat objektif yang boleh awak pilih untuk memulakan ayat objektif awak. So sekarang ni bila awak dah baca kajian-kajian lepas, awak dah baca internet,
Okey, awak dah baca buku teks, awak tahu. Okey, sekarang ni aku nak kaji tentang latar belakang. Okey, contohnya awak nak kaji tentang latar belakang. Okey, awak nak kaji tentang sebab dan awak nak kaji tentang cara penentangan yang dibuat oleh tokoh yang awak pilih. Okey, so awak pun nak tulis objektif kajian dia. Okey, awak nak tulis dia punya objektif kajian. So awak mulakan dengan nombor 1 contohnya, nombor 1 ataupun awak ambil 3.1. Okey, apa dia punya objektif? Dia mesti mula. Okey, awak nak ambil tentang latar belakang kan. Okey, latar belakang. Tulis latar belakang. Okey, ni nama tokoh. Okey, nama tokoh. Okey, dekat depan ni awak kena masukkan dia punya ayat objektif tadi. Contoh yang cikgu tunjuk tadi ni. Awak pilih mana satu yang awak rasa sesuai untuk digunakan dalam ayat ini. Contohnya cikgu ambil menghuraikan. Okey, menghuraikan latar belakang tokoh siapa yang awak pilih. Okey, jadi contoh kalau awak ambil latar belakang, tu terpulang pada awak lah. Terpulang pada awak berdasarkan apa yang telah awak baca, apa yang awak dapat maklumat daripada pelbagai sumber tu tentang tokoh yang awak nak kaji dan awak nyatakan dalam objektif kajian. Okey, idea itu dalam objektif kajian. Sebab kita nak kenal. Okey, kita nak kaji tentang penentangan dia, kita kena kenal dia dulu. Okey, siapa dia? So siapa dia itu adalah berkaitan dengan latar belakang. Contohnya, so apa pun tulis menghuraikan latar belakang nama tokoh yang awak nak kaji. So itu cara untuk membina objektif kajian. So nyatakan beberapa lagi. Okey, objektif kajian yang awak nak kaji. So awak dah dapat 3.2, 3.3. Contohnya 3 lah. 3 objektif. Jangan terlalu sikit dan jangan terlalu banyak. 3 hingga 5 tu okey. Okey, objektif kajian. So kalau 1 nanti awak punya laporan tak banyak, tak panjang. So dia tak berapa detail awak punya kajian. Jadi markah pun tak berapa detail lah. Itu je. Jadi sekurang-kurangnya awak dapat 3 objektif kajian berkaitan dengan tokoh yang awak nak kaji. Jelas Jadi awak kena buatlah macam ni juga. Mulakan dengan ayat objektif. Okey, kalau menghuraikan awak pilih lain pula. Menjelaskan ke, menerangkan ke, menilai ataupun menghubung kaitkan. Tengok kesesuaian perkataan tersebut dengan ayat ataupun objektif yang awak nak tulis. Okey, faham Okey, itu berkaitan dengan objektif kajian. Okey. Selepas dah siap objektif kajian, kita akan buat yang keempat adalah kaedah kajian. Okey, kaedah kajian. Okey, kaedah kajian ini adalah cara yang kita gunakan untuk mendapatkan fakta, sumber maklumat, bukti, idea-idea, analisis suatu kajian. Itu adalah kaedah-kaedah yang kita gunakan dalam kita menyiapkan kajian kita. Contohnya kaedah yang kita gunakan yang paling senang kalau di musim PKP ni adalah melalui internet. Okey, melalui internet. Kaedah melayari internet. Itu merupakan satu kaedah yang awak gunakan untuk awak mencari maklumat berkaitan dengan tokoh yang ingin dikaji. Contohnya selain itu awak pergi ke perpustakaan, awak cari maklumat tentang buku-buku. Okey, buku-buku yang berkaitan dengan tokoh yang awak nak kaji. So kita panggil itu ialah kaedah perpustakaan. Okey, ataupun kaedah penyelidikan perpustakaan. Kalau awak interview, awak temu ramah ayah ke atuk ke dan dia tahu tentang tokoh yang awak nak kaji, itu kita panggil kaedah temu bual. So ada beberapa kaedah yang boleh awak nyatakan. Antara kaedah-kaedah yang biasa digunakan, contohnya seperti kaedah melayari internet. Ini antara kaedah yang popular lah, yang biasa zaman sekarang pakai. Okey, kaedah yang kedua yang boleh digunakan adalah kaedah perpustakaan kalau awak menggunakan buku. Okey, kalau awak
temu ramah dipanggil kaedah temu ramah. Awak interview kan. Kaedah temu ramah ataupun temu bual. Okey, apa lagi kaedah yang boleh digunakan? Kalau pergi melawat ke tempat yang awak nak kaji, dipanggil kaedah lawatan ke tempat kajian. Okey, kaedah lawatan ke tempat kajian. Okey, kalau awak menggunakan YouTube dan sebagainya, itu kita panggil sebagai kaedah media. Okey, media. Okey, ini merupakan kaedah. So dalam penulisan kaedah ni awak kena huraikan sikit lah. Contoh awak tulis 4.0 kaedah kajian, 4.1 awak pilih kaedah melayari internet. Lepas tu di bawah dia ni awak kena jelaskan. Okey, jelaskan kaedah kaedah yang dipilih. Okey, jelaskan sikit lah. Saya telah melayari internet berkaitan dengan tokoh yang saya pilih. Dan antara laman web yang laman sesawang yang saya layari adalah nyatakan sikit apa dia punya laman sesawang itu dan nyatakan apa maklumat yang awak dapat daripada laman web ataupun laman sesawang tersebut. Okey, so nyatakan penjelasan secara ringkas sahaja, 1 atau 2 ayat berkaitan dengan tokoh kaedah yang kita pilih. Okey, contohnya awak pilih yang kaedah kedua, kaedah perpustakaan. Saya juga telah membaca buku yang bertajuk apa dia? Tok Janggut Seorang Pejuang ke, yang mana buku tersebut saya baca di perpustakaan contohnya, ataupun kalau tak ada di perpustakaan pun di rumah awak nyatakanlah buku tersebut saya baca di rumah dan saya daripada buku tersebut saya mendapat maklumat berkaitan dengan apa. Nyatakan sikit. So itu adalah penjelasan daripada awak. So dia tak ada format ke apa, itu cuma penjelasan. Penjelasan daripada awak, buku apa yang awak baca, laman web apa yang awak layari, temu bual, siapa yang awak temu bual kalau ada, kalau tak ada jangan buat. Okey, kalau tak ada temu bual jangan buat kaedah temu bual sebab awak tak buat. Buat kaedah-kaedah yang awak buat sahaja. Dan untuk kaedah kajian ni, untuk mendapat TP yang terbaik, okey, awak mesti mempunyai lebih daripada satu kaedah. Okey, lebih daripada satu kaedah lah. Jangan satu kaedah saja, pilih 2 atau 3 dan ke atas. Okey, lebih daripada satu kaedah. Penting juga lebih daripada satu kaedah ni untuk kita memperbanyakkan lagi kita punya sumber-sumber maklumat yang mana kita akan tulis dalam laporan nanti. Takut nanti kalau ada satu sahaja kaedah yang awak gunakan, jadi awak punya maklumat tu tak berapa banyak. Jadi awak kena cari lagi menggunakan kaedah-kaedah yang lain. Okay. So setiap kaedah ni awak kena jelaskan. Kena jelaskan. Jelaskan. Ni pun kena jelaskan lah. So pilihlah kaedah yang awak gunakan sahaja. Okay. So gunakan kaedah-kaedah yang awak gunakan saja. Kalau tak guna, kalau tak ada buat, jangan tulis. Jangan reka-reka. Itu dah membuat penipuan, membuat penyelewengan di situ. So cikgu tak nak pelajar cikgu membuat penyelewengan. Dia kena jujur dalam menjalankan kajian. Apa yang dia buat, dia tulis. Apa yang dia tak buat, dia tidak tulis. Okey? Itu berkaitan dengan kaedah kajian. So settle kita untuk bahagian yang pertama, daripada penyataan masalah sampailah kepada kaedah kajian. So ada 4 perkara untuk bahagian yang pertama. Okey? So kalau ada persoalan nanti boleh tanya di grup Telegram lah. Grup Telegram tentang apa yang masih lagi awak kurang fahami, dan cikgu akan tolong bantu bimbing untuk awak faham perkara tersebut. Alright. Dah selesai untuk kaedah kajian. Kita dah dapat maklumat semua. Kita dah awak dah ada rujukan-rujukan daripada internet dan sebagainya. Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tokoh itu semua awak dah ada. Dan objektif kajian yang awak nak capai tu awak dah dapat maklumatnya. Contohnya latar belakang, awak dah dapat maklumat tentang latar belakang daripada pelbagai sumber. Contohnya objektif awak tentang sebab-sebab penentangan, awak dah dapat maklumat tentang sebab penentangan. Dah dapat semua.
Okey, barulah kita akan mula dengan perkara yang kelima, langkah yang kelima, iaitu laporan kajian. Okey, tentang laporan kajian. Okey, jadi untuk laporan kajian ini kita akan menerangkan, kita akan membuat satu laporan tentang apa yang kita nak kaji ni. Okey, yang kita sedang kaji ni. Jadi untuk laporan kajian kita akan mulakan dengan dia berbentuk penulisan lah. Okey, berbentuk penulisan ataupun pembentangan. Pembentangan dan juga penulisan. Jadi untuk kajian kes tahun ni cikgu akan mulakan dengan penulisan. Kita akan buat satu laporan macam karangan lah. Macam karangan. Jadi untuk laporan kajian ini kita akan mulakan dengan 5.1 adalah pengenalan. Dalam laporan kajian yang pertama adalah pengenalan. Okey, apa yang perlu awak terangkan dalam pengenalan? Kat sini awak just nyatakan secara ringkas saja apa yang sedang awak kaji. Okey, contohnya ayat dia, saya sedang mengkaji ataupun kajian kes saya pada tahun ini adalah berkaitan dengan perjuangan Tok Janggut. Okey, awak nyatakan. Dan dalam kajian ini saya akan mengupas ataupun mengkaji berkaitan dengan latar belakang Tok Janggut. Selain daripada itu, saya juga akan mengkaji tentang sebab penentangan yang dibuat oleh Tok Janggut, dan juga saya mengkaji tentang cara-cara perjuangan Tok Janggut dalam menentang kuasa barat. Itu adalah bahagian pengenalan. Dan dalam menjalankan kajian ini saya telah menggunakan pelbagai kaedah yang boleh membantu saya dalam mendapatkan seberapa banyak maklumat berkaitan dengan tokoh yang saya nak kaji. Itu contoh ayat pengenalan. Jadi bila cikgu baca pengenalan awak, cikgu jelas yang awak sedang mengkaji seorang tokoh, nama tokoh itu, dan apa perkara-perkara yang awak kaji berkaitan dengan tokoh tersebut secara ringkasnya. Jangan terlalu panjang sebab nanti awak tak perlu menghuraikan pun. Tak perlu menghuraikan di bahagian pengenalan. Just nyatakan sahaja. Huraian dekat mana? Nanti di bahagian 5.2 dan seterusnya. Ni jelaskan secara ringkas. So kat sini terangkan secara ringkas tentang kajian yang dibuat. Tulis je awak kaji apa dan sebagainya. Tulis saja secara ringkasnya. Jangan terlalu panjang sangat. Jangan satu muka surat pengenalan. Sekurang-kurangnya separuh muka surat ataupun tengoklah 5 atau 6 ayat dah cukup dan memadai untuk bahagian pengenalan. Kemudian dah siap pengenalan, barulah kita akan menghuraikan setiap objektif kajian yang kita buat. Contoh kita ada 3 objektif. Kat sini awak kena terangkan, huraikan setiap objektif tersebut. So kita pun ambil 5.2. Dekat sini barulah tajuk dia awak ambil daripada objektif kajian. Ni contohnya, cikgu ambil ayat yang pertama. Ni objektif awak yang pertama, menghuraikan latar belakang Tok Janggut contohnya. So kat sini pun awak tulis dia punya tajuk dia, menghuraikan latar belakang tokoh yang awak pilih. Ni awak tulis nama tokoh dia. Jangan tulis tokoh macam ni. Tulis nama tokoh yang awak pilih. Ni contoh objektif awak yang pertama. Ikut objektif awak. Ini contoh Contoh cikgu ambil sebab cikgu tulis kat objektif dia macam ni ayat dia. Tapi kalau ayat awak lain, awak ikut contoh ataupun objektif yang telah awak tulis. Dekat sini barulah menggunakan pelbagai sumber yang awak dapat itu. Awak dah analisis dia, awak dah highlight apa isi-isi yang awak nak ambil. Awak masukkan ke dalam laporan ini. Dan sepatutnya awak gunakan ayat awak sendiri untuk menghuraikan perkara ini. Awak boleh rujuk isi dia. Jangan salin 100%. Modified. Modified dia, jadikan dia sebagai ayat awak.
untuk menjadikan dia sebagai kajian awak. Kalau awak ambil ciplak 100% daripada kajian itu, dia dah jadi plagiat. Plagiat ni bila kita mencuri apa ni, hasil kajian orang lain secara direct. So kita boleh rujuk kajian orang lain, tapi bila kita nak tulis kajian kita kena buat ayat kita sendiri sepatutnya. Okey, itu yang paling terbaik. Jadi baca, okey, contohnya latar belakang ni awak baca dulu latar belakang, awak tengok buku teks, awak tengok internet dan sebagainya. Okey, awak dah faham. Okey, ini sama, ini ada tambahan semua, dah dapat, dah kaji semua sekali, barulah awak tulis. Okey, tentang latar belakang. Tulislah, start lah. Nama sebenar Tok Janggut adalah sekian. Dia tinggal di mana-mana. Okey, apa kerja dia semua. Okey, dia seorang yang macam mana. Awak just ceritakan sahaja menggunakan pelbagai sumber maklumat yang telah awak perolehi. Okey, berbentuk karangan. Okey, dalam bentuk karangan. So kat sini tulis karangan. Okey, buat karangan. Tentang latar belakang ataupun objektif yang pertama. Okey, ni contoh latar belakang ni tak semestinya awak kena buat latar belakang. Kalau awak buat perkara yang lain, ikut sahaja objektif pertama awak. Okey, ikut sahaja objektif yang pertama. Ni cikgu bagi contoh saja. Tak semestinya nanti awak kena tulis latar belakang juga, tak semestinya. Kalau mungkin samalah. Kalau tak sama, ikut sahaja objektif pertama yang telah awak pilih. Okey? Alright. So dah siap karangan yang objektif yang pertama. Kita mulakan pula dengan 5.3, objektif yang kedua. Okey, kalau nanti awak tulis objektif kat sini yang kedua, dia punya tajuk dia nanti yang dekat sini ni. Okey, awak masukkan di bahagian ini. Okey, awak masukkan di bahagian ini. Okey, kemudian macam biasa dah ada tu, berdasarkan maklumat yang awak dapat, okey, awak buatlah karangan. Okey, buat karangan tentang objektif yang kedua. Okey. Right. Lepas tu dah siap karangan objektif yang kedua, buat pula karangan untuk objektif yang ketiga. Okey, dekat bahagian ni. So, tengok objektif yang ketiga. Tengok kita punya objektif yang ketiga apa. Okey, kemudian dia punya objektif tu salin di bahagian tajuk untuk laporan kita. Kat sini. Kat bawah dia seperti biasa, buat karangan. Okey, huraikan apa maklumat yang awak dapat berkaitan dengan tokoh tersebut. Okey, dengan tokoh tersebut. Okey, boleh faham so kalau ada banyak lagi objektif, okey, awak ada contohnya ada 4, ada 5, ada 3.4, 3.5. So sambung je dah kat bawah sini. 5.5 objektif yang keempat, 5.6 objektif yang kelima. Buat karangan. Okey. So kat sini contohnya cikgu ada 3 saja objektif. So cikgu stop pada 3 objektif. Okey. Kemudian last sekali, dalam laporan kajian, kita mesti ada, contohnya cikgu ambil 5.5 cikgu adalah kesimpulan. Okey, kita kena ada kesimpulan. So kesimpulan ni kita menyimpulkan daripada maklumat-maklumat, daripada karangan-karangan yang telah kita buat itu, dapatlah kita simpulkan apa. So dalam kesimpulan ni kena ada 3 perkara. Okey, awak kena terangkan, huraikan 3 perkara. Yang pertama sekali, okey, dalam kesimpulan kita perlu ada pengetahuan, ayat pengetahuan. Okey, kena ada pengetahuan. Starting daripada kajian ini dapatlah saya tahu bahawa Tok Janggut merupakan seorang pejuang menentang British di negeri Kelantan yang berani. Yang mana beliau terangkan sikit secara ringkasnya tentang apa yang telah awak dapat daripada kajian ini.
Awak dah buat tentang latar belakang, awak dah buat tentang sebab dan sebagainya. Daripada apa yang telah awak huraikan itu, apa kesimpulan dia? Yang boleh awak nyatakan tentang Tok Janggut ni. Apa yang awak dah faham tentang tokoh yang awak pilih tersebut. Okey, faham itu adalah pengetahuan. So ayat dia biasanya bermula dalam kajian ini, dapatlah saya ada perkataan tahu. Dapatlah saya tahu, dapatlah saya fahami, contohnya dapatlah saya mengetahui. Ada perkataan ini, ini adalah ayat-ayat pengetahuan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kena ada penerangan tentang nilai patriotik yang awak dapat daripada kajian ini. So mesti kena ada perkataan nilai. Contohnya, nilai patriotik yang saya perolehi daripada kajian ini ialah, apa nilai yang awak dapat daripada awak mengkaji Tok Janggut ini? Apa nilai yang awak dapat daripada perjuangan Tok Janggut itu? Nilai patriotik yang saya dapat daripada perjuangan tokoh ini ialah apa? Mesti ada sikap rela berkorban untuk negara ke, apa-apa je lah. Yang boleh diterima. Yang menjadi nilai kepada awak dalam sepanjang awak menjalankan kajian ini. Nilai patriotik. Mesti ada satu ayat berkaitan dengan nilai. Dan yang ketiga yang perlu ada dalam kesimpulan adalah harapan. Nyatakan tentang harapan. Harapan kepada rakyat Malaysia ke, harapan kepada semua pelajar ke, harapan kepada awak sendiri ke. So mesti ada harapan. Harapan saya daripada kajian ini, kita mestilah menjadi seorang yang berhati-hati dan sanggup untuk mempertahankan negara kita apabila diserang oleh musuh. Dan kita janganlah sekali-kali menjadi orang yang pertama sekali melarikan diri daripada sebarang masalah yang kita hadapi. Contohnya macam tu. Itu adalah harapan. So kita perlu ada 3 perkara ini. Sekurang-kurangnya 3 ayat lah. Sekurang-kurangnya 3 ayat. 1 ayat pengetahuan, 1 ayat nilai, dan 1 ayat harapan. Itu selesai untuk bahagian laporan kajian. So juga harap boleh faham kat sini. Alright. Dan last sekali dalam langkah-langkah kajian kes ini, yang perlu ada, yang perkara yang ke-6 adalah sumber rujukan. Sumber rujukan. Sumber rujukan. Jadi untuk sumber rujukan ini, awak kena nyatakan apa rujukan-rujukan yang telah awak perolehi. Ada sumber rujukan ni, dia sebenarnya ada format ikut format yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan. Ikut format yang telah ditetapkan. Nanti cikgu akan bagi satu format dia dalam bentuk soft copy dalam grup Telegram untuk awak rujuk, dan sila gunakan format di dalam form edaran tersebut untuk awak tulis sumber rujukan awak. Contohnya kalau awak ada buku, bagaimana nak tulis sumber rujukan untuk buku. Kalau ada internet, bagaimana nak tulis sumber rujukan untuk internet, dan sebagainya. Nanti juga akan edarkan melalui grup Telegram PR sejarah kelas masing-masing. So itu saja berkaitan dengan kajian kes yang perlu awak laksanakan pada tahun ini untuk tingkatan 3. Yang penting awak tahu, skop dia adalah melibatkan tema tindak balas masyarakat tempatan, dan fokus kita, skop kita adalah melibatkan bab yang ke-7, iaitu penentangan masyarakat tempatan. Dan kat sini awak kena buat satu penyataan masalah. Dan untuk membina penyataan masalah, awak kena pilih seorang tokoh daripada tokoh-tokoh penentangan dalam bab yang ke-7 untuk awak kaji. Kemudian bina satu ayat berkaitan dengan tokoh tersebut sebagai penyataan masalah awak. Sebagai penyataan masalah. Kemudian awak pun rujuk cari pelbagai sumber rujuk dulu, tengok dulu. Sekarang kita tak tahu kita nak kaji apa.
Tapi kita tengok dulu type Tok Janggut dalam internet ke apa, keluar maklumat tentang Tok Janggut. So awak tengok apa maklumat-maklumat yang sesuai. Okay, sebelum kita terlupa, kalau awak mencari maklumat di internet, ada beberapa laman sesawang yang tidak sesuai, yang tidak boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. Okay, untuk sumber rujukan, okay, kalau menggunakan internet, okay, kalau internet, ada beberapa laman sesawang yang tidak boleh digunakan sebagai sumber rujukan. Okay, internet yang tak boleh, cikgu pangkah, yang tak boleh guna, iaitu yang pertama adalah daripada laman sesawang Wikipedia. Okay, Wikipedia, ini tak boleh, yang ini tidak boleh. Okay, digunakan sebagai sumber rujukan. Okay, yang kedua adalah daripada Blogspot pun sama, ni pun tidak boleh. So carilah daripada laman-laman sesawang yang lain, laman-laman web yang lain selain daripada yang ada .wikipedia, .com ataupun .blogspot.com. Okay, kalau ada maklumat kat sini, boleh ambil maklumat dia boleh ambil, tapi dia punya sumber rujukan yang awak nak tulis di bahagian sumber tu tidak boleh digunakan daripada website ini. Okay, sila cari daripada laman-laman web ataupun laman-laman sesawang yang lain selain daripada Wikipedia dan juga Blogspot. Okay, kemudian dah dapat semua, awak dah baca kajian-kajian yang lepas tentang tokoh yang awak nak kaji. Kat situ awak akan dapat idea apa yang awak nak kaji. Dah dapat idea, beberapa idea kat situ, awak tulis idea tersebut dalam objektif kajian menggunakan ayat objektif. Cikgu dah ajar tadi kan, menggunakan ayat objektif, kita akan rujuk kepada permulaan ayat dia, menghuraikan ke, menerangkan ke, menjelaskan. Itu adalah ayat-ayat objektif dan nyatakan apa yang awak nak kaji. Kemudian kita sambung cari maklumat berdasarkan apa yang awak nak kaji tersebut, seberapa banyak yang mungkin dan menggunakan pelbagai sumber. Okey, kemudian barulah tulis kaedah kajian, apa kaedah yang awak gunakan. Dah dapat semua maklumat, dah tulis kaedah, barulah kita menulis laporan kajian. Okey, berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan tadi. Dan last sekali, kita menulis sumber rujukan. Okey, inilah cara untuk kita menghasilkan kajian kes. Dan ini adalah langkah-langkah yang standard, yang mana setiap tahun perlu ada langkah-langkah ini untuk awak menghasilkan satu kajian kes. Sama ada kajian kes tu adalah kajian kes yang panjang ataupun kajian kes yang singkat ataupun yang simple. Okey, tetap menggunakan langkah-langkah asas kajian kes yang telah cikgu terangkan ini. Okey, so cikgu harap awak boleh faham apa yang cikgu terangkan berkaitan dengan kajian kes, dan cikgu harap pelajar-pelajar yang berada di rumah yang tidak dapat hadir ke sekolah dapat memahami dan menyiapkan kajian kes ini. Dia punya due date nanti cikgu akan maklumkan bila perlu awak hantar. Dan dalam masa sekarang awak cari maklumat. Okey, yang pertama sekali bukan cari maklumat, setkan dulu penyataan masalah, pilih tokoh, setkan penyataan masalah. Kemudian boleh cari maklumat dalam pelbagai sumber di rumah, apa-apa sahaja maklumat. Kalau confused, kalau ragu-ragu, boleh PM cikgu, DM cikgu untuk tanya boleh tak maklumat ni diterima dan sebagainya. Okey, dan dah ada maklumat semua, dah faham tentang maklumat yang awak dapat. Okey, boleh mula untuk menulis laporan kajian. Okey, dan nanti cikgu akan edarkan format untuk rujukan. Dah siap, awak boleh tulis rujukan berdasarkan format yang telah ditetapkan. Okey, kalau berkaitan dengan penyataan masalah juga, kalau ragu-ragu dengan penyataan masalah yang telah awak tulis, awak boleh DM cikgu untuk tanya pendapat. Boleh tak penyataan masalah ini? Mungkin kita boleh bincang untuk perbaiki, ataupun mungkin kalau diterima cikgu akan cakap okey, boleh diterima. Okey. So apa-apa soalan boleh tanya cikgu di ruangan komen, ataupun tanya di grup Telegram grup Telegram untuk kita apa ni,
detailkan lagi, fahamkan lagi tentang pelaksanaan kajian kes. So itu saja pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih dan selamat apa ni? Mengkaji selamat mengkaji tentang sejarah dalam kajian kes. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.